Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hatikah binti Mamat dari kelas Pendidikan Islam 2. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan pengurusan grafik berkaitan cara guru mengurus bilik darjah yang kondusif. Sebelum itu, kita lihat maksud pengurusan bilik darjah, iaitu satu usaha untuk membentuk persekitaran bilik darjah yang mana murid akan berasa selesa, selamat dan dapat belajar secara berkesan. Okey, pengurusan bilik darjah yang efektif akan memberi peluang untuk murid terlibat secara aktif dan menambah kemahiran baharu. Contohnya, macam pengurusan bilik darjah yang baik di mana kita beri peluang kepada murid untuk terlibat aktif, iaitu kita memberi peluang kepada murid itu untuk memberi sebarang idea ataupun kita beri mereka kemahiran baru di mana kita beri tugasan supaya mereka hias kelas. Di situ mereka dapat menambah kemahiran dalam menghias kelas. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri guru yang efektif. Ada 4. Yang pertama, kualiti peribadi. Maksudnya, guru yang efektif, guru yang berkualiti, dia akan mempunyai satu kepribadian yang sangat baik. Yang pertama, menunjukkan sikap serta kepercayaan yang tinggi terhadap tugas. Maksudnya, guru tu dia dapat menjadi satu model dalam tugas dia kerana dia sangat berminat dan bersemangat dalam mengajar murid. Okey, yang kedua, bersikap mesra dan peramah. Maksudnya dalam kelas dia sentiasa bertanya khabar, sentiasa menyapa murid dan sentiasa melemparkan senyuman. Okey, yang ketiga, guru yang mempunyai kualiti peribadi, dia harus peka terhadap perbezaan individu. Maklumlah, di dalam kelas, murid kita tu terdiri daripada pelbagai latar belakang. Murid yang cemerlang dengan murid yang lemah mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Jadi, guru tu harus memahami perbezaan antara antara murid di dalam kelas. Okey, yang kedua adalah kompetisi pengajaran dan pembelajaran. Maksud kompetisi iaitu kemahiran, maksudnya kecekapan guru tu dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru yang pertama merancang pengajaran. Merancang pengajaran di sini maksudnya guru tu dah tahu dah apa topik yang akan diajar, apa strategi pendekatan yang akan digunakan untuk murid dalam kelas. Okey. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dalam subjek yang diajar. Maksudnya guru perlu ada ilmu yang banyak supaya apa? Supaya dalam bidang yang diajar supaya murid tu mudah untuk faham apa yang kita sampaikan. Okey, yang ketiga, berupaya memilih strategi pengajaran dan pentaksiran yang sesuai. Okey. Maksudnya kalau guru yang mempunyai kecekapan dalam pengajaran, dia dah tahu dah apa strategi untuk murid yang lemah, apa strategi untuk murid yang cemerlang dan pentaksiran yang sesuai. Kalau murid yang lemah, kita gunakan cara soal jawab untuk diorang mudah ingat. Okey. Yang ketiga, ciri guru yang efektif yang ketiga iaitu kompetisi budaya. Maksudnya guru tu mempunyai satu kecekapan dalam memahami budaya, kerana maklumlah kita di Malaysia ni terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai kaum. Jadi di sekolah murid kita ni terdiri dari pelbagai latar belakang. Jadi guru mempunyai sikap, pengetahuan dan tingkah laku untuk membentuk hubungan yang positif dalam kelas. Okey. Dalam kelas tu ada murid tu suka makan macam dalam kelas ni berbezalah sebab murid ni apa nak kata murid ni dia mempunyai adat ataupun adat resam, mempunyai makanan berbeza mengikut kaum. Okey.
Okey, yang ketiga adalah penghayatan dan amalan nilai. Okey. Kita tengok guru yang efektif, dia akan mempunyai satu sikap, satu amalan nilai dia lebih cenderung kepada 3. Yang pertama, terhadap kanak-kanak. Di mana guru tu sentiasa mengambil berat. Sebelum mengajar, guru akan tanya siapa yang tak hadir hari ni, dan akan tanya kalau sakit, sebab apa sakit, dan dia akan cuba untuk mengetahui tahap kesihatan murid dia. Okey, yang kedua adalah pengetahuan. Okey, guru yang mempunyai amalan nilai ni dia cenderung terhadap pengetahuan di mana guru ni sentiasa akan mencari ilmu yang dinamakan dia akan mencari ilmu sepanjang masa, iaitu kita namakan sebagai satu pembelajaran PSH, iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Amalan nilai iaitu sikap kecenderungan yang 3 terhadap rakan sejawat. Maksudnya di sini guru tu boleh bekerjasama. Contohnya ada satu program yang dianjurkan oleh sekolah, guru tu dapat bekerjasamalah antara rakan sejawatnya untuk menjayakan program yang diadakan oleh pihak sekolah. Okay. Seterusnya kita lihat peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Okey. Ya, ada 3. Yang pertama, persekitaran fizikal. Okey. Persekitaran fizikal iaitu keadaan yang meliputi persekitaran bilik darjah. Okey, yang pertama, merancang susunan bilik darjah. Macam susunan meja dan kerusi tu, guru perlu rancang supaya murid tu selesa dan berasa selesa untuk belajar. Okey, yang kedua, menyedia dan menyusun bahan dan sudut pembelajaran. Maksudnya di belakang kelas kita adakan satu sudut pembelajaran, letakkan bahan bacaan supaya apabila murid tu dalam keadaan lapang, tak ada kelas ke, murid tu akan pergi ke sudut bacaan tu untuk membaca, menambah ilmu pengetahuan. Okey, yang ketiga, persekitaran kelas berkaitan menjaga kebersihan. Okey, jadi guru tu perlu menyediakan satu jadual bertugas supaya murid tu dapat membersihkan kelas bagi memastikan kelas tu bersihlah untuk belajar. Okey, yang kedua iaitu persekitaran psikososial, iaitu bermaksud hubungan antara keperluan emosi individu dengan persekitaran sosialnya. Okey, yang pertama, menyediakan suasana yang selesa dan mesra. Okey, kena contohnya dalam kelas tu guru tu perlu, kalau murid yang baru masuk, contohnya tahun 1, kita perlu letakkan murid tu laki sama laki supaya mereka tu selesa untuk belajar. Okey, yang kedua, peka terhadap perbezaan individu. Sama juga macam tadi saya kata, yang guru seharusnya sensitif dan peka terhadap murid dalam kelas, kerana setiap murid mempunyai gaya pembelajaran. Setiap murid dia berbeza. Jadi kita harus menyediakan satu pembelajaran yang sesuai dengan keadaan murid itu. Okey, yang ketiga, menggalakkan pembelajaran komparatif. Okey, dalam kelas kita galakkan murid tu belajar, menggalakkan murid itu untuk berbincang. Sebab apa? Kita nak mereka tu untuk merapatkan lagi hubungan antara mereka, dan kita nak supaya mereka tu saling faham antara satu sama lain. Okey, yang ketiga, peraturan dan rutin bilik darjah. Yang ini bermaksud cara mengelak perkara yang tidak diingini dalam bilik darjah.
Okey, yang pertama kita melatih tingkah laku yang baik. Contohnya, kalau nak melatih tingkah laku yang baik, contohnya peraturan macam nak pergi tandas kena minta izin. Kalau nak jawab kena angkat tangan. Itu adalah satu tingkah laku yang baiklah. Okey, yang kedua, peraturan dibentuk bersifat adil. Maksudnya peraturan yang kita buat itu mestilah adil untuk semua pelajar dan tidak bersifat berat sebelah. Okey, yang ketiga, gunakan ayat yang ringkas untuk setiap peraturan. Okey, peraturan tu guna ayat yang ringkas supaya murid tu mudah untuk faham dan ikut peraturan yang kita sampaikan, yang kita sediakan. Okey, yang keempat, peraturan dilaksanakan secara konsisten. Okey, peraturan yang kita buat tu mestilah dilaksanakan berpanjanganlah, bermula dari awal persekolahan sehinggalah berakhirnya sesi persekolahan. Okey. Seterusnya kita lihat strategi membina hubungan positif guru dan murid. Ini berkaitan dengan caralah bagaimana guru nak urus milik darjah. Jadi guru perlu ada strategi bina hubungan yang positif dengan murid. Okey. Di sini ada 6 strategi, 6 cara. Yang pertama, ingat nama murid dan panggil dengan nama masing-masing. Okey, apa murid akan berasa banggalah apabila kita ingat nama mereka. Jadi guru perlu panggil dengan nama penuh supaya kita dapat, apabila guru panggil dengan nama penuh, secara tidak langsung kita dapat mengawal tingkah laku murid dalam kelas. Kalau dia buat satu kesalahan, kita panggil je nama, kita dapat tegurlah kesalahan dia. Okey, yang kedua, menyemai semangat cinta terhadap kelas. Okey, apabila guru menggunakan kaedah ni, secara tidak langsung kita dapat menerapkan motivasi secara intrinsik dalam diri murid untuk datang ke sekolah. Yakni kita menjadikan kelas tu tempat yang seronok untuk belajar. Maksudnya bukan sahaja kita menyediakan satu persekitaran yang ceria, persekitaran yang bersih, tapi kita menjalankan aktiviti pembelajaran yang menyeronok. Okey, di samping guru perlu berbincang dengan murid untuk menentukan moto yang sesuai untuk kelas. Jadi apabila kita melibatkan murid dalam penetapan moto, secara tidak langsung mereka akan rasa suka dan rasa akan teruja untuk datang ke sekolah apabila ada moto yang khusus untuk kelas mereka. Okey, yang ketiga, agihkan tanggungjawab bersama. Okey, ini bermaksud melibatkan murid dalam membuat keputusan dan bersama memikul tanggungjawab terhadap kelas. Contohnya, hari ini kita melibatkan murid dalam membuat keputusan. Maksudnya kita minta pandangan, kita minta idea-idea dalam murid untuk macam mana kita nak buat aktiviti ni supaya seronok. Jadi apabila kita libatkan murid, murid tu akan rasa lebih seronoklah untuk belajar. Dan persekitaran kelas kita pun juga akan menyeronok. Okey, yang keempat, tetapkan jangkaan yang realistik. Okey, maksud menjangka, yakni menjangka apa-apa yang dicapai oleh murid dalam jangka masa yang ditetapkan dan penetapan hasil. Maksudnya di sini, guru perlu meletakkan satu jangkaan yang sesuai untuk setiap murid. Contohnya, kalau murid yang lemah, guru perlu meletakkan satu jangkaan yang rendahlah supaya murid tu tidak berasa tekanan untuk mencapai. Contohnya mencapai dalam satu peperiksaan, contohnya murid lemah, guru letakkan jangkaan awak perlu
lulus. Jadi murid tu tak rasa tekanan lah dalam belajar. Okey, yang kelima, tunjukkan keprihatinan. Maksudnya kita menunjukkan keprihatinan kita terhadap murid kita dengan cara kita mengenali latar belakang dan personaliti murid. Okey, maklumlah murid kita ni datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang kaya. Jadi macam mana guru tu nak mengenali latar belakang, guru perlu semak rekod murid ataupun bertanya kepada guru-guru yang ada guru-guru lah di sekolah tu. Okey. Yang terakhir, strategi macam mana cara guru ni nak membina hubungan yang positif supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Okey, iaitu masukkan unsur kecindan dalam komunikasi. Kecindan ni lebih kepada unsur-unsur lawak jenaka lah. Okey, contohnya guru gunakan karakter kartun, teka-teki dan bahan jenaka supaya murid tu rasa seronok. Okey, murid ni akan lebih berminat lah, suka apabila guru-guru ni berjenaka, lawak-lawak yang tidak menyentuh sensitiviti setiap kaum. Jadi murid tu akan jadi suka dan seronok untuk menimba ilmu pengetahuan. Okey, ni antara rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan penulisan grafik ni. Saya rasa setakat ini saja pembintangan saya. Sekian, terima kasih.